executionnya juga mantap. Cumanya orang cakap pengalaman itu tidak menipu lah. Betul. Bahawa mereka layak untuk mendapatkan game yang pertama iaitu SRGOG. Map yang seterusnya adalah map Flying Cloud di mana kedua-dua pasukan win rate-nya taklah begitu tinggi. SRGOG 67%. Yep. Kalau untuk CG Esports adalah 50%. Jadi adakah ia akan memberi impact yang berbeza untuk pasukan CG nak bangkit? Pada petang ini kita lihat Yinsen Chin telah diambil terlebih dahulu setelah banning dilaksanakan oleh SRGOG kesemuanya. Memberikan fokus kepada hero-hero setup sekarang ini. Hero yang ditukar. Grok pula yang akan diambil oleh pasukan SRGOG ketika ini. Adakah CG akan mengunci Gatot Kaca bersertakan dengan mungkin Valentina ataupun dia tak boleh ambil Farsa dah sekarang ni, betul agak susah juga sebenarnya. Sekali lagi fun fact daripada Ciku, sang legenda Ciku merupakan pemain dengan rekod penampilan paling banyak di M Series 1, 2, 3, 4, 7. Satu-satunya pemain tempatan yang mencatat rekod ini dalam sejarah PLMY. Benar sekali, 5 M Series appearance untuk beliau yang mungkin mengikut rapat sekarang ini barangkali Yums memerlukan lebih lagi beberapa M Series appearance untuk samakan rekod beliau dengan sang legenda Ciku. Adin, 2 pick yang baik daripada pasukan SCG di mana sebentar tadi di game yang pertama Coach Ark mengeluarkan Haris yang digantikan dengan Ruby sekarang betul. Jadi Haris diambil, Hilda menjangkakan third pick. Kalau kau ambil Lancelot, sekali lagi kami akan mengganggu farming kau. Sebab tadi nampak selesa Lancelot bermain betul. Tapi mereka tukar. Bukan Lancelot yang diinginkan, Hayabusa akan dikunci pula kali ini. Kalau ikutkan benda mobility memang Lancelot lebih banyak. Benar. Tapi senang Hayabusa untuk execute lagi. Dan sebentar tadi dengan ketiadaan Hilda pun kita dah nampak begitu agresifnya CG memberikan tentangan kepada Lancelot yang digunakan oleh Skies. Tapi kali ini dengan adanya Hayabusa, sekurang-kurangnya ada iframe yang lebih tinggi lagi untuk mengelakkan dirinya daripada sebarang bentuk skill. Sama ada dengan ultimate daripada Yinsen Chin dan juga tangkapan daripada Hilda tersebut. Tapi sekarang ni SRGOG harus melakukan banning. Adakah akan memberikan fokus kepada hero di bahagian tengah ataupun hero di bahagian EXP slash fighter sekarang ni. Gatot Kaca yang telah dikeluarkan terlebih dahulu. Wow, okey. Satu pengeluaran yang baik juga. Gatot Kaca ketika ini, CG akan mengeluarkan pengambilan Farsa daripada tangan pasukan SRGOG, menjagakan fourth pick yang sememangnya cukup bernilai untuk berhadapan dengan Hilda sebenarnya. Jadi pasukan SRGOG, apakah perancangan mereka selepas menyaksikan Gatot Kaca mereka keluarkan? Band seterusnya adakah akan ke arah Roma? Kalau saya, mungkin saya akan memilih untuk sekarang ini mengeluarkan hero mid lane untuk kecilkan hero pool dan kemudian fourth pick mereka mesti lagi boleh ambil. Kalau kita daripada sudut pembuangan hero mid lane, mereka masih lagi tiada untuk diri mereka. Chow telah dikeluarkan, jadi mengeluarkan lagi hero-hero setup. Macam nak bawa masuk hero high ground dekat sini. Tapi kalau hero high ground, Eve yang masih lagi terbuka, Lunox ada lagi. Lunox juga masih lagi ada untuk dibawa masuk. Dan seolah-olah membuka ruang juga andai kata, tapi susah sikit lah, dah ada Grok untuk CG kalau nak masuk Odette. Tapi again, ada Grok, ada lapu-lapu. Memang targetnya mudah untuk Grok dan lapu-lapu mengejar Odette tersebut. Dengan pengeluaran Granger dekat sini, Amzik akan lebih aman untuk menggunakan Haris dekat bahagian gold lane. Kena ingat last mereka bertembung ketika Granger itu membantai-bantai Haris tu tak boleh nak buat apa-apa. Jadi dengan pengeluaran Granger ni, usaha mereka untuk mencari backline tu menjadi sedikit rendah lah saya boleh katakan. Usaha tu tak perlu kuat sangat dan pengambilan Lunox terus seperti kita jangkakan Nadine. Cuma sekarang ni saya menjangkakan kalau lah ni trend SRGOG, kalau mereka ambil first pick tu Lunox ataupun kalau first pick tu mereka mid lane, last pick tu selalu mereka nak guna marksman. Ada bau-baunya dekat sini. Antara yang masih lagi terbuka, Cloud boleh diambil lagi untuk diberikan kepada Innocent. Tapi kita fokus balik kepada CG sekarang ni. Hero untuk Ciku, Kimi dah tak ada, Farsa dah tak ada. Valentina masih lagi ada. Kalau nak dibawa masuk, boleh mencuri barangkali Tetaling Charge untuk memberikan satu lagi lapisan setup. Okey, Valentina dan SP.
Esmeralda. Tapi dia ada dari Hilda. Hilda ni boleh go EXP. So dia ambil Roma, sorry. So kalau Roma dekat sini Badang. Kalau semalam mereka kombokan Badang ni dengan God, tapi hari ini ataupun petang ini adalah Valentina. Jadi kita kena lihat, setup itu ada. Persoalan ni sekarang ni follow up tu nanti cukup ke tidak? Yep. Last pick, adakah marksman akan diambil oleh pasukan SRGOG ataupun mereka nak hero yang lebih juga mencefatkan kepada fighter? Adakah Baba Ubin? Walaupun kena nerf. Walaupun kena nerf mungkin. Kita tak tahu. I think Cloud is not bad. Yes. Kalau Cloud, kalau dia orang nak pure marksman kan. Saya setuju. Cloud nampak lebih versatile sikit. Tapi mereka kena ada hero fight juga ni sebab Hayabusa dah dipilih untuk dikombokan sekali. Jadi memerlukan lebih sedikit masa untuk berfikir. Sun pun masih lagi terbuka kalau mereka mahukan. Tapi mereka mengekalkan permainan Lonox dekat gold lane dan Selena akan dikunci. Masih lagi berasaskan hero jarak jauh ataupun long range damage. Classic matchup juga di antara Valentina dan juga Selena ini. Jadi kita akan saksikan perlawanan yang kedua di antara SRGOG bertemu dengan CG Esports Casters Paso. Terima kasih kepada saudara Adin dan juga saudara Syamilo di atas analisa, di atas penjelasan daripada draft yang sangat menarik. Kita nantikan bagi pemain pasukan SRGOG akhirnya menurunkan Selena Valentina yang digeruni ramai digunakan oleh Ciku kali ini akan menantikan kemenangan atau kekalahan sekali lagi. Kita akan lihatkan sang gergasi masih berdiri walau ditekan separuh mati, membuka sisi kekal beraksi atau kekalahan sekali lagi. Kita masuk ke dalam round untuk perlawanan pusingan kedua Grand Final SRGOG menentang CG. Ya, kali ini kita boleh nampak bahawa penggunaan Valentina ini jelas menunjukkan bahawa ingin mencuri satu tethering charge yang akan digunakan oleh Yung sebentar saja lagi. Akan tetapi Ciku sangat kritikal untuk menang di bahagian mid lane, disebabkan itulah Stormy menggunakan Selena yang mempunyai damage membunuh di fasa awal permainan. Kita lihat bagaimana pemain-pemain pasukan SRT sekarang ini cuba untuk bergerak agresif, berjaya untuk mendapatkan Little Wanderer dengan lebih awal. Gary tak sempat untuk tekan retreat sekalipun untuk menguncikan objektif pertama dalam permainan Ciku. Dia kena freeze lah pula. Tak dapat satu minion untuk Ciku, tapi Stormy hilang serba sedikit nyawa. Dan dalam waktu yang sama, Stormy juga kehilangan banyak minion. Ya, benar, apabila dilihatkan keadaan Stormy diganggu, Amzek pula terpaksa menggunakan Purify yang telah pun menyelamatkan Amzik itu sendiri. Apa yang saya sedar, penggunaan emblem daripada Stormy, adanya penggunaan emblem yang memantaskan daripada sudut farming, berkemungkinan ini adalah untuk membantu Skies melakukan farming dengan lebih pantas dan juga pembukaan map. Jadi sedikit sebanyak utility yang boleh untuk dimanfaatkan daripada Selena ini, bukan sekadar king of early game tetapi membantu farming, dan itu akan mungkin membuatkan SRGOG ada kelebihan daripada segi damage mereka, terutamanya apabila Hayabusa dimainkan di sini menentang dengan Yuson Shin. Kedua-duanya merupakan assassins yang merupakan item dependent, memerlukan gold lebih daripada each other bagi mendapatkan kelebihan. Berjaya untuk dapatkan satu. Valence akan menjadi darah yang pertama ditumbangkan. Kram mendapatkan kill tersebut dengan sebegitu mudah dengan bantuan daripada 3 pemain. Yetri dia ke belakang, merangkap mencari satu posisi yang baik. Terkena pula ke arah tekan, akan ditumbangkan. Hampir saja kesudah kill, menyelamatkan keadaan terus Sky. Akan cari Ciku, belikan dia kena pakai. Tapi Ciku terkena pula Solero. Cuba dicari dalam Valence. Dan Tommy mungkin bakal dijatuhkan, tapi masih nyawa-nyawa ikan. Ciku yang dijatuhkan walaupun tetap dimiliki. Kali ini City dalam bahaya. Satu lagi yang Selero. Yetri cuba melarikan diri. Kedudukan yang cukup selesa untuk SRT. Semuanya hanya untuk seekor turtle, bukan bayaran yang berbaloi-baloi. Malah untuk SRGOG menang 2 kill diberikan kepada Kram merupakan satu perkara yang akan menyusahkan lagi keadaan Yetri, terutamanya apabila ingin beradu di bahagian EXP. Ciku terkena Solero, alamak, tapi ada Brilliance yang baru je dia curi sebentar tadi. Yang dapat untuk memanfaatkan juga dengan penggunaan Valentina yang baik.
Apabila Ciku menggunakan Valentina, ada dua manfaat yang boleh untuk dibuat. Satu adalah Brilliant, satu lagi adalah Turtle Recharge. Jadi utility yang boleh ditambahkan lagi bersama dengan Balance. Sebentar saja lagi. Apa yang khawatir di sini adalah Balance yang sering kali ditangkap. Memang betul kita tahu fighter di bahagian roam memang tidak ada ketahanan dan yang tinggi. Tetapi keadaan pasukan CG yang berisiko ini tidak boleh membiarkan pasukan SRJ Uji dapatkan kill demi kill dengan sangat lama. Dan game pertama tadi adalah game terpanjang MPLMY musim ke-16 dengan 28 minit. No! Cukup panjang. Jadi korang dah tahu kan kenapa kita orang penat tadi? Ya. 29 minit. Rekod game terpanjang untuk musim kali ini sudah pun dipecahkan dalam game pertama untuk Grand Final. Sebegitu penginnya perlawanan di antara dua pasukan ini. Masuk balik Yetri kenapa? Lari dulu. Damage yang besar datang daripada Storm juga. Kena Accelero. Melihatkan keadaan tidak memihak kepada pasukan CJ. Akan tetapi keadaan perlu untuk dihati-hatikan juga. Lihat dulu keadaan dah semasa. Kalau mahu untuk masuk risiko tinggi. Dikala pasukan CG telah pun menyerahkan 3 kill kepada pasukan SRJ OG. 500 goal lead untuk SRG. Yetri Tidak sebegitu bermakna. Namun masih lagi memberikan kelebihan untuk pasukan mereka. Satu Accelero kena ke arah Velan. Oh, bukan dilepaskan. Tapi lihat bagaimana flicker daripada Stormy mengakibatkan Ciku terpaksa juga untuk mengeluarkan flicker beliau. Okey, sudah kill. Nak dikongsi bersama Velan. Berjaya untuk melarikan diri. Namun lihat bagaimana Yetri. Namun mengorbankan dirinya sebagai bayaran. kepada Kram sekali lagi. Menjadikan 3 kill. Shutdown mungkin dimiliki kalau ditumpaskan. Akan tetapi tidak boleh menghentikan Kram. Di bahagian EXP di kalau Stormy telah pun dijatuhkan sebentar tadi. Ya. Festival of Blood sekarang untuk Kram. Memang betul-betul untung. Pesta darah kalau dalam Melayu, Gary. Tak sepatutnya dia stun macam tu, tapi kali ini Kram. Reverse fighter terus kembali ke belakang. Tapi bahaya di sebenarnya, beri masa banyak sangat. Sekarang tak ada damage langsung dapat diberikan. Bukan dilepaskan, Yetri akan tetap dijatuhkan. Walau mencuba untuk menyelamatkan keadaan, namun Balance hanya mampu untuk melihat. Rakas pasukannya dijatuhkan. Ciku cuba untuk melarikan diri. Sekali lagi Ciku akan ditumbangkan. 2 kematian untuk Balance, Yetri dan Ciku. Meninggalkan Amzi dan Gary saja tanpa sebarang kematian. Semakin lama semakin berat untuk CG mempertahankan diri mereka dalam permainan ini. Sebenar apabila Ciku jaraknya bukan tidak dijaga tetapi mudah dicapai oleh pasukan SRJ OG disebabkan dengan flicker boleh untuk digunakan, wild charge ataupun Turtle Recharge boleh untuk dimulakan stun, follow up yang pantas dan secara tidak langsung bubble buff akan dirembat oleh Skies. Ada pasukan SRJ OG melambatkan lagi farming daripada Gary untuk mencapai power spike yang diperlukan dan ditahan. Innalillah. Cukup mahal. Yum, dia betul-betul letak ngam-ngam dekat situ. Sebelum sempat kena cyclone air tu. Terus saja Balance punya dash digagalkan oleh Yum. Batalkan terus. Terperangkap di sebalik. Dan kali ini Skat Laser tanpa ada suara masalah. Pencurian yang gagal dilakukan. Akan berjaya untuk terkena stun. Gary dah tak ada ruang untuk lari. Gary akan tetap saja jatuhkan tapi Yum. Satu demi satu set up daripada SRTOJ. Ciku yang cuba untuk bertindak garang dengan pencurian IMU, namun double kill untuk Kram dengan 6 kill berturut-turut. Balance juga cuba untuk ditumbangkan oleh Skies. Namun sekarang ini 9 berbalas 1. Pemain-pemain SRTOJ dalam kedudukan seakan-akan tak tercabar di game kedua. Langsung tak tercabar lah bila Kram 6-0-2. Betul. Kegunaan gelar pelapu cukup pantas. Memberikan perekanan Namzik berada di bahagian depan. Oh, percubaan. Bukan cuba untuk dilepaskan. Terus saja stun terkena. Terus akan ditumbangkan. Percubaan daripada Kram untuk masuk kembali dengan satu stun yang dilepaskan. Membalas semula dengan kejatuhan Yetri. 1-1. EXP Lena untuk Roma. Tapi Gary, nyawa titulasi tu. Gary. Elok Gary. Hampir je tu untuk dijatuhkan oleh Buff sendiri pun. Masuk balik. Masih lagi mencuba untuk memastikan satu zoning out boleh dilaksanakan. Stun terkena. Harus purify. Agak rugi buat Amzik.
Tidak mahu meresikokan lagi sebab mereka tahu bahawa Tectonic Charge ada. So, jikalau masuk lagi ke dalam langgar, Innocent juga dah main damage. Cukup agresif. Mendapatkan nyawa Cikgu di bahagian tengah itu dengan sepantas kilat. Kalau dalam game ni boleh kita kata ada instant kill. Instant kill. Ya, Hampir kena. Hero tadi. Kalau tidak mungkin akan terpening sikit. Untuk pasukan Sergio Uji kali ini lebih berdominasi berbanding dengan game yang pertama. Kita lihatkan bahawa mereka kawalan ketat dibuat bagaimana pergerakan yang cukup pantas untuk melambatkan pergerakan pasukan CG itu sendiri. Malah setiap penjanaan team fight yang dibuat oleh pasukan Sergio Uji ibarat step by step yang boleh untuk mereka dapatkan kemenangan. Dengan setelah pelanggaran daripada Tectonic Charge Yums, follow up pula daripada damage Selena Stormy, sekas masuk line dan Cram mengganggu teramat sangat apabila dia masuk menggunakan Rebel Fighter. kali ini 11 berbalas 2, 6,000 gold lead dimiliki oleh SRGOG. Pasukan CG perlu untuk berjuang sehabis baik walaupun dalam kedudukan yang agak sukar. Yum dibalas Teko, tak terdekat malah kali ditemukan ke arah Innocent. Jadi berbalas, saling berbalas serangan. Tekan dengan satu occasion kill, malah Geram lagi dan lagi. Siapa lagi kalau bukan Geram? Malah Yatri itu bakal tekan. The one and only Amzik yang bakal dicari. Tommy satu Selero bakal tekan nyawa kill. Turut dimiliki. Wipe out Rata. Terus Rata walau Amzik telah masuk ke dalam base mereka. Terlalu banyak diving. Kill set yang boleh itu digunakan datang daripada Quad Shadow, datang daripada Missile Arrow. Memang sakit tu untuk SRGOG letakkan kepada pemain pasukan CJ. Awal mereka dapatkan banyak turret bagian bottom lane juga telah pun dipecah secara defense-nya. Ada perekanan yang akan dilakukan oleh pasukan SRGOG. Akan lebih berbisa lagi kalau mereka dapatkan lot yang kedua. Kita lihat bagaimana pemain-pemain pasukan CG perlu untuk melakukan pertahanan. Kali ini tiada lagi Nathan untuk mereka harapkan sebagai high ground defense. Harit bersama dengan Valentina mungkin tidak sekuat pusingan pertama untuk mereka lakukan defending. Tetapi satu selero ke arah Tiko. Dengan kejadian Purify perlu untuk mengharapkan kepada belas kasihan daripada Stormy. Dan ke arah Yatri hilang sekelip mata. Gram 804. Tiada kematian. 8 kali pembunuhan. Tumbukan. Dilepaskan mencari satu. Shutdown. Amzik masih lagi betul menari. Namun lihatlah bagaimana kekerasan yang dimiliki oleh Gram. Membuatkan serangan tersebut walaupun seakan-akan mematikan. Namun kekebalan mendadah segala. Bagai tiada tandingan. Ya, segala itu diserap datang daripada tumbukan Fiskrat daripada balance sebentar tadi. Tetapi Kram tidak lagi utuh untuk dijatuhkan oleh pasukan CJ. Kedudukan mereka, damage mereka tidak utuh lagi. Pasukan SRGOG kali ini sukar untuk ditumpaskan di kali Kram. Telah pun mencapai level 15, manakala orang lain untuk CJ. Kram jumpa dengan Gary. Terus saja membuka Mountain Shocker tersebut. Dan sekarang ini 30 saat berbaki untuk Lord. SRGOG belum lagi ada sebarang permasalahan yang diterima oleh mereka. Dekais belum ada sebarang kematian. Malah Innocent juga masih lagi hanya dengan satu kematian. Dalam pemain-pemain pasukan CG pula, kita boleh katakan tiada seorang pun yang tidak pernah merasai kesakitan diserang oleh sang gergasi ini di dalam pusingan yang kedua. Bila kita melihat situasi pasukan SRGOG kali ini telah mendominasi map sebanyak 90% dan keruntuhan kebanyakan turret daripada pasukan CG ke arah sukar. Yetri pun boleh tertangkap pada waktu ini. Kalau outside sedikit caranya Selero terkena. Baru saja kita bincangkan, malah sekarang ini percubaan untuk mendapatkan Yetri. Malah stun dibalas oleh Yetri. Ultimate dikeluarkan oleh Yetri. Gary lagi dan lagi split push dilaksanakan. Mencuba untuk melakukan farming. Tetapi adakah farming itu cukup untuk
memberikan mereka kebolehan dalam bertahan. Pertahanan tak nampak seperti sebuah perkara yang relevan pada saat ini untuk CG. Sepertinya mereka dalam kedudukan yang sangat rapuh. Balance ditemui, tumpukan tak dikenakan. Balance out. Balance akan terus saja dipinggirkan oleh pasukan CG. Menganggap bahawa Balance sudah pun menjadi mayat. Tumpukan itu tidak memberikan apa-apa makna. Balance cuba memberikan masa, tetapi Conceal itu juga seakan-akan memberikan serba sedikit kekacauan. Namun lihat bagaimana Yum di bagian base. Gary bersama-sama dengan Amzik. Yang datang ke Innocent. Amzik dapatkan Innocent. Tapi dalam waktu yang sama, Amzik juga tertumbang. Lord bersih dibersihkan, tapi Balance dia masih lagi bertahan. Dia masih lagi mencuba. Dan Yentri sekarang ini diberikan sekali suapnya. Satu orang sedang kill dibuka. Double kill. Yentri malah kali ini tengok satu gerakan daripada Chiku. Mencuba untuk mencari Sekais. Tetapi lihat bagaimana Chiku juga akan tumbangkan. Lagi dan lagi. Pemain pasukan CG melakukan gerakan yang gak jelas. Kali ini Sekais akan dikejar ke dalam base pasukan CG. Aksi kejam mengejar ini seakan-akan tidak memberi apa-apa makna. CG seakan-akan melewat-lewatkan, melingkar-lingkar kekalahan mereka saja. Amzik akan ditumbangkan juga. SRGOT masih jauh di atas CG. Dua mata akan dimiliki. Walaupun Balance mencuba, tapi nampaknya masih ada harapan untuk CG bertahan buat seketika waktu sebelum Innocent tiba ke dalam permainan dan melenyapkan semua. Kali ini Chiku berada di bagian belakang. Sekarang ini Innocent cuba untuk dikejar. Tarik kristal, ada minion. Dan untuk pasukan SRGOG, mereka menguji mata yang kedua. Satu perlawanan yang sememangnya seakan-akan membuatkan pasukan CG tertanya-tanya apa yang mereka fikirkan dan apa sebenarnya yang SRG rancangkan. Kerana dalam waktu ini CG seakan-akan berada